أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد. Saya muliakan seluruh jawatan kuasa pengurusan Surau Al-Jalil, Sahibu Fadilah, Tuan-Tuan Imam, Tuan-Tuan Bilal, para alim ulama, para asatizah, seterusnya tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala dapat kita bertemu lagi pada hari ini, dan insya-Allah kita dalam rangka untuk kita menyelesaikan pengajian kitab Hadis 40 kita karangan daripada Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Dan alhamdulillah kita berada pada hadis yang ke-37, dan insya-Allah kita akan sambung sedikit lagi perbahasan mengenainya. Dan suka untuk saya kita recap kembali perkara apa yang telah kita perbahaskan ataupun kita perbincangkan pada pertemuan yang lalu, yang mana hadis yang kita baca ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Ibn Abbas radhiyallahu anhuma an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fima yarwi an rabbih tabaraka wa taala qala. Dan kita dah bahaskan bahawa hadis ini adalah dalam bentuk hadis qudsi, iaitu maknanya daripada Allah Subhanahu Wa Taala, adapun lafaznya Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sebutkan. Dia berbeza dengan Al-Quran. Lafaz dan makna adalah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu disebut kalamullah, Al-Quran itu. Baik, dalam hadis qudsi ini Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, innallaha katabal hasanat wasayyiati thumma bayyana dzalik. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala telah mencatatkan kebaikan-kebaikan dan begitu juga dengan keburukan-keburukan. Thumma bayyana dzalik. Kemudiannya Allah Subhanahu Wa Taala memperjelaskan tentang aturan tersebut. Tentang baik tu macam mana, tentang buruk tu macam mana, catatannya tu bagaimana. Faman hamma bihasanatin falam ya'malha katabahallahu 'indahu hasanatan kamilah. Seterusnya, barang siapa yang berniat melakukan kebaikan, hamma bihasanatin, lalu tidak mengerjakannya, falam ya'malha, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan mencatatnya di sisinya satu kebaikan yang sempurna. So kita bahaskan man hamma itu adalah siapa yang mempunyai niat, dan bukan niat saja mata-mata, tetapi ia merujuk juga kepada keinginan, seolah-olah dia ada usaha, ada effort ke arah untuk melakukan sesuatu amal tersebut. Macam kita bahaskan sebelum ini, ada orang je nak niat, dia hamma untuk berniat dia itu untuk dia melakukan, untuk dia bangun malam untuk qiyamul lail. Dia niat, tapi kemudian dituruti dengan usaha-usaha dia yang lain, dia set jam dia pukul berapa, dia dah persiapkan diri dia. Maksudnya itu adalah kesungguhan dia, ataupun orang katakan hamma, keinginan dia untuk melakukan perkara tersebut. Dalam hadis ini disebut falam ya'malha, tapi dia tak dapat nak buat. Ada banyaklah kondisi kita dah bincangkan. Sama ada mungkin dia ada masalah, ataupun mungkin dia dah niat, tapi bila dah sampai pukul 4.30 tu, Allah, malas pula. Dapat pahala tuan-tuan, sebab dia dah niat. Cumanya dia hanya dapat satu pahala yang penuh yang kita sebutkan berdasarkan hadis ini. Wa in hamma biha fa'amilaha katabahallahu azza wa jalla 'indahu 10 hasanat. Dan kemudian kalau dia dah berniat, berkeinginan untuk melakukan perkara tersebut, dan kemudian bila contoh dia nak buat perkara tersebut, dia lakukan, dia laksanakan perkara tersebut, maka Allah Subhanahu Wa Taala mencatat baginya 10 hasanat, 10
10 kebaikan. Dan kita bincangkan juga bahawa 10 kebaikan ini adalah standard bagi setiap kebaikan yang kita laksanakan. Ini berdasarkan apa? Berdasarkan yang kita bacakan, ada hadis daripada Sunan Al-Imam Tirmizi yang mana Nabi SAW sebutkan, man qara'a harfan min kitabillah, siapa yang baca satu huruf daripada Al-Quran, maka Allah Subhanahu Wa Taala sebut falahu bihi hasanatun wal hasanatu bi asyri amsalihha. Dan dia akan mendapat kebaikan, dan kebaikan itu adalah seperti 10 bi amsalihha, seumpamanya. Dan Nabi SAW sebut juga alif lam mim itu bukanlah satu kita katakan satu huruf, tetapi alif itu satu huruf, lam itu satu huruf, dan mim itu satu huruf. Itu berdasarkan. Maksudnya apa? Standard bagi setiap kebaikan yang kita laksanakan, Allah Subhanahu Wa Taala akan ganjarinya dengan 10. Itu yang biasa. Tapi cumanya bila kita lihat baca lagi, Allah Subhanahu Wa Taala dalam hadis ini juga Nabi SAW sebutkan ila sab'imi'ati di'fin ila ad'afin kathirah. Bahkan ianya bukan hanya semata-mata 10 itu saja, tetapi dalam hadis ini menyebutkan Allah Subhanahu Wa Taala boleh untuk menggandakannya sama ada 700 ganda sehingga ad'afun kathir. Maksudnya dalam sudut gandaan yang banyak sekali. Maksudnya tak terhitung. Maksudnya Allah Subhanahu Wa Taala boleh nak bagi lebih daripada standard yang 10 itu. Dan kita akan tengok nanti bagaimana untuk kita mendapatkan lebih daripada 10 itu. Wa inna hamma bisayyi'atin, dan siapa pula yang berniat untuk melakukan keburukan, falam ya'malha katabahallahu 'indahu hasanah kamilah. Orang yang berniat untuk melakukan kejahatan, keburukan dan sebagainya, tapi tak jadi nak buat, dapat pahala tuan-tuan. Dapat satu pahala, hasanatan kamilah. Dan wa in hamma biha fa'amilaha katabahallahu sayyi'atan wahidah. Tapi kalau dia dah niat, kemudian dia memang buat perkara yang tak baik tersebut, maksiat tersebut, hanya yang dikira adalah satu kesalahan itu saja, iaitu satu dosa itu saja yang Allah Subhanahu Wa Taala akan catatkan. Baik, ini hadis yang riwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan juga Al-Imam Muslim. Baik tuan-tuan perempuan yang dirahmati Allah, kita nak bincangkan tentang bagaimana yang kita sebutkan, yang mana dalam hadis ini Nabi SAW menyebutkan tentang kebaikan yang bagaimana yang boleh dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dari sudut dia punya ganjarannya. Baik, ada beberapa perkara yang sebenarnya bila kita lihat dan kita meneliti nas-nas hadis Nabi SAW khususnya, kita akan melihat bahawa ada beberapa perkara yang apabila kita laksanakan pada tempat ataupun pada masa yang sesuai ataupun yang telah dinaskan di dalam hadis ataupun dalam syarak, maka kita boleh mendapat ganjaran yang lebih daripada apa yang kita dengar daripada hadis ini. Yang pertama, kita boleh lihat ataupun kita boleh soroti dari sudut waktu. Kerana apa? Baik, sebagai contoh, Allah Subhanahu Wa Taala ciptakan ada 12 bulan dalam kita punya, dalam setahun ni ada 12 bulan. Dan dalam 12 bulan tersebut Allah Subhanahu Wa Taala dia pilih satu bulan yang mana dalamnya Allah Subhanahu Wa Taala nak bagi segala kebaikan, nak bagi pahala kepada kita. Bulan apa tuan-tuan? Bulan Ramadan. Maksudnya ada dikhususkan waktu itu pada bulan bila? Pada bulan Ramadan. Dan begitu juga kalau kita boleh lihat itu dari sudut bulan. Kalau dari sudut hari pula, kita boleh lihat ada beberapa hari yang mana Allah Subhanahu Wa Taala khususkan, yang mana Allah Subhanahu Wa Taala lebihkan. Antaranya apa? 10 hari pertama pada bulan Zulhijjah. Banyak tuan-tuan, banyak fawaid, bahkan banyak ganjaran yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada siapa yang beramal pada 10 hari pertama pada bulan Zulhijjah. Ini kalau kita boleh lihat berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmizi, yang mana Nabi SAW pernah menyebutkan, ma min ayyamin al-amalus salih fihinna ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam al-ashr. Faqalu ya Rasulullah walal jihadu fi sabilillah. Faqala Rasulullah SAW walal jihadu fi sabilillah illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi falam yarji' min dhalika bi syai'in. Dalam hadis ini, hadis riwayat Al-Imam Tirmizi, Nabi SAW bersabda, Nabi menyebutkan bahawa tidak ada hari yang amal solehnya
pada waktu hari tersebut lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, iaitu pada hari bila? Pada 10 hari pertama pada bulan Zulhijjah. Dan para sahabat bertanya kepada Nabi SAW, wahai Rasulullah, meskipun apakah lebih baik daripada jihad? Nabi SAW, ianya lebih baik daripada jihad, yang mana kecuali sekiranya seseorang yang keluar itu berjihad dengan harta dan jiwa raganya, kemudian dia tidak pernah kembali. Maksudnya mati syahid. Nak menunjukkan bahawa kita boleh mendapatkan pahala yang berlipat ganda dengan kita cuba mencari, melihat daripada nas, apakah petunjuk Nabi terhadap perkara tersebut. Satunya kita sebutkan tadi pada bulan Ramadan. Tuan-tuan, banyak yang kita belajar ataupun selalu kalau kita pernah dengar hadis-hadis yang menceritakan tentang bulan Ramadan, kelebihannya. Dan kalau kita boleh lihat lagi, banyak juga hadis-hadis yang menceritakan tentang dari sudut waktu itu, ada yang dispesifikkan berdasarkan yang kita sebutkan sebagai contoh hadis dan sebagainya, nak menunjukkan bahawa apabila kita melakukan amal soleh pada bulan, pada hari tersebut, ianya boleh menyebabkan pahala kita ini dilipat kali gandakan. Baik, begitu juga ianya boleh kita tinjau ataupun kita lihat dari sudut tempat. Kerana apa? Kita tahu Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan banyak tempat di atas muka bumi ini. Dan kita tahu dalam beberapa tempat tersebut ada tempat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagai contoh, Masjidil Haram, Masjid An-Nabawi dan juga Masjidil Aqsa. Ketiga-tiga ini warid. Maksudnya ada di dalam nas, yang mana kalau siapa yang melaksanakan ibadah, salat di dalam 3 masjid ini, Nabi SAW sebutkan pahala dia sekian. Dan ianya tak sama. Contoh, orang yang semayang Masjidil Haram dengan semayang Surau Al-Jalil ni tuan-tuan, tak sama pahalanya. Walaupun kita kata memang jauh. Tapi nak katakan ada. Memang Allah SWT dia pilih. Sebab Allah SWT ni maha berkuasa. Kan? Kalau kita lihat pun dari sudut kehidupan kita pun ada juga orang-orang yang terpilih. Kita nampak orang itu mungkin daripada family yang kaya. Dia ada kelebihan-kelebihan dia yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada dia. Begitu juga dalam bab-bab yang begini kita tengok ada yang mana Allah Subhanahu Wa Taala pilih. Ini berdasarkan kalau kita lihat apa ni dalam sebuah hadis Nabi SAW, salatun fi masjidi hadha. Kata Nabi SAW, salat di masjidku ini. Maknanya Masjid Nabawi lah. Lebih utama daripada afdalu min alf salatin fi ghairihi illa al-masjidil haram. Maksudnya apa? Lebih utama daripada 1000 solat yang berada di masjid yang lain kecuali Masjidil Haram. So nak menunjukkan ranking solat pahala yang paling banyak sekali apabila seseorang itu dia solat di Masjidil Haram. Dia solat di Mekah. Ni dalam kawasan Masjidil Haram tu lah. Dan kemudian Masjid Nabawi dan kemudian barulah Masjid Al-Aqsa. Dan itu kita boleh lihat bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala berikan perincian dari sudut masa. Kita katakan tempat. Iaitu ada tempat-tempat yang Allah Subhanahu Wa Taala muliakan. Sebagai contoh yang lain. Ada tempat-tempat yang mana kadang-kadang kita sebutkan sebagai tempat doa yang mustajab. Betul tak tuan-tuan? Yang kita tahu orang nak doa mustajab ni kata pergi umrah lah Syekh, pergi haji, doa depan multazam, doa di raudah. Kita kata betul lah. Tapi kalau contoh orang yang tak ada duit, orang yang mungkin tak mampu untuk ke sana, adakah dia terlepas, kita katakan, berdoa pada tempat-tempat yang mustajab? Kita kata tak. Ada banyak lagi tempat-tempat yang mana Allah Subhanahu Wa Taala berdasarkan hadis Nabi SAW menunjukkan bahawa ada tempat-tempat yang doa itu Allah Subhanahu Wa Taala mustajabkan. Antaranya, maksudnya kita cerita orang ni kalau lah kata mungkin dia tidak ada kemampuan untuk menunaikan umrah, menunaikan haji. Ada kat Bukit Jalil je katanya. Dia duduk kat sini saja, kan? Kita nak pergi ke Mekah tak ada duit, apatah lagi nak berdoa kat sana. Tapi adakah kita katakan seperti tadi, adakah kita tak boleh nak mencari tempat yang mana mustajab doa? Kita kata ada. Yang pertamanya tuan-tuan, tempat yang mustajab berdoa adalah di setiap pengakhiran solat. Fi duburi kulli salatin maktubat. Dalam hadis Nabi SAW, Nabi SAW bersabda bahawa Nabi suruh jangan tinggalkan berdoa di penghujung akhir pada setiap solat. Dan ulama bincang, penghujung ataupun akhir setiap solat itu di mana?
ada dua pandangan. Satu, sebelum kita memberikan salam. Maksudnya lepas kita baca tasyahud akhir, kan, kita dah baca tasyahud akhir, innaka hamidum majid. So itu adalah maudhu' ataupun maudhi' tempat untuk kita berdoa. Mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma dalam mazhab kita kena doa dalam bahasa Arab lah. Kan? Sebab apa? Dalam hadis Nabi SAW, Nabi mengajarkan para sahabat dia, satunya daripada hadis Muaz, dan begitu juga daripada hadis yang Nabi SAW mengajarkan Sayyidina Abu Bakar, suruh berdoa selepas membaca tasyahud akhir. Dan Nabi kata itu adalah waktu yang mustajab untuk berdoa. Jadi tuan-tuan, kalau kita solat sebagai contoh, kalau kita imam, kita ikut makmum lah. Maksudnya, tak adalah kita, ialah mentang-mentang dia imam, dia nak berdoa. Kat tasyahud akhir tu lama, 5 minit tak habis, 10 minit tak habis. Itu tak betul lah. Dia kata kan. Kalau tuan-tuan solat sendiri, solat sunat dan sebagainya, so gunakan waktu tersebut. Ataupun mungkin kita kalau kita jadi makmum sekalipun, selepas innaka hamidum majid, kita boleh doa. Doa lah. Allah maghfirli dhunubi, Allah ampunkan dosaku. Kan? Nak apa-apa saja hajat yang kita nak, Rabbana atina fid dunya hasanah, itu pun dah bagus dah. Mencakupi. Kita nak kebaikan di dunia dan kita nak kebaikan di akhirat. Kita doa sebelum bagi salam tersebut. Itu pandangan yang pertama. Pandangan yang kedua menyebutkan bahawa pengakhiran solat itu adalah selepas selesai solat fardu. Maksudnya bila lepas bagi salam, waktu itu adalah waktu yang afdal untuk seseorang berdoa, yang mana Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan menolak doa tersebut. Antara waktu-waktu ataupun kita katakan yang makbul untuk berdoa. Jadi tuan-tuan, ada masa kadang-kadang kita solat, lepas kita solat, kalau orang yang ada urusan tak apalah. Sebab bila dah selesai solat, perkara yang selepas solat itu dikira sunat. Maksudnya mungkin kalau ada orang tu ada urusan dan sebagainya, dia nak beredar dan sebagainya, tak ada masalah. Cuma kalau kita yang tidak ada apa-apa, duduk, zikir, kemudian lepas zikir kita doa. Itu adalah masa ataupun tempat di mana doa-doa itu Allah Subhanahu Wa Taala mustajabkan. Begitu juga tuan-tuan, pada hari Jumaat, Nabi SAW sebutkan dalam sebuah hadis, yang mana pada hari Jumaat ada satu waktu yang mana apabila seseorang itu berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan menolak doanya. Waktu bila tuan-tuan? Waktu pengakhiran akhir pada waktu asar, dah nak masuk waktu maghrib. Setiap hari Jumaat. Itu disebutkan pada waktu yang paling, ataupun disebutkan sebagai waktu yang mana doa itu tidak akan ditolak. Besok hari Jumaat tuan-tuan. Ambil masa. Selepas waktu asar, pengakhiran waktu asar itu, sebelum nak masuk waktu maghrib, dalam lebih kurang 5-10 minit sebelum tu, tuan-tuan berdoa. Ambil masa, panggil ahli keluarga dan sebagainya, mungkin nak makan malam ke apa ke, ataupun apa saja yang buat, cuba untuk kita ambil masa tersebut untuk kita berdoa. Dan itu adalah salah satu daripada masa yang mana Allah dalam hadis Nabi SAW menyebutkan bahawa itu adalah waktu yang dimustajabkan doanya. Begitu juga tuan-tuan, ada satu lagi tempat di mana dimustajabkan doa. Dalam hadis Nabi SAW, Nabi SAW menyebutkan di antara azan dan juga iqamah, itu adalah waktu yang mana doa tidak akan ditolak. Maksudnya apa tuan-tuan? Tuan-tuan, kita dengar azan sebagai contoh. Kita datang ke masjid. Dan di antara selepas azan dan sebelum iqamah dialunkan ataupun dikumandangkan oleh muazzin untuk solat, itu adalah orang kata waktu-waktu yang getir. Kadang-kadang kat masjid tu je letak ada 4 minit, 5 minit kan. Maksudnya siapa yang boleh komit perkara tersebut, walaupun 4 minit, 5 minit lepas dia buat solat sunat qabliyah, ba'diyah, qabliyah lah sebelum kan, maka itu adalah waktu yang mustajab untuk berdoa. So maknanya bukanlah kita katakan nak pergi ke Mekah, pergi ke Madinah saja untuk mustajab doa, tak. Kita boleh ambil orang kata apa, peluang-peluang yang lain. Mungkin yang orang yang tidak berkemampuan ataupun orang yang tidak berpeluang untuk ke sana untuk mendapatkan tempat ataupun masa mustajab berdoa di sana, tapi sebenarnya banyak waktu-waktu yang Allah Subhanahu Wa Taala telah
sebutkan berdasarkan hadis Nabi SAW, di mana satunya kita boleh menggandakan amal ibadah kita, dan begitu juga dari sudut kemakbulan doa tersebut, kita boleh cari waktu-waktunya. Baik, seterusnya tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah, kita boleh lihat juga dari sudut amalan. Apa yang dimaksudkan dengan amalan di sini? Baik, amalan yang kita sebutkan di sini adalah amalan yang wajib dan juga amalan yang sunat. Semua orang tahu, amalan yang wajib inilah pahalanya yang paling besar sekali dan paling banyak sekali daripada pahala sunat. Kerana apa? Kalau kita boleh lihat dalam hadis Qudusi juga, Allah Subhanahu Wa Taala berdasarkan hadis ini, Nabi SAW menyebutkan, wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtu alaihi, iaitu tidaklah hamba aku itu mendekatkan dirinya kepadaku, yakni Allah Subhanahu Wa Taala, dengan sesuatu yang paling aku cintai dari yang aku wajibkan baginya. Maksudnya perkara yang wajib ini pahala je lebih besar daripada pahala sunat. Dan amalan-amalan sunat juga sama juga tuan-tuan. Kalau kita nak tahu antara amalan-amalan sunnah itu yang mana ianya juga memberikan pahala yang besar, kalau di dalam mazhab kita, mazhab Al-Imam Syafi'i, solat-solat yang mengiringi ataupun perkara sunnah yang mengiringi yang wajib, itu pahalanya lebih besar daripada perkara sunat-sunat yang lain yang orang kata apa? Mungkin ianya dilakukan secara bersendiri. Sebagai contoh apa dia? Solat sunat qabliyah dengan ba'diyah. Kita semayang wajib, katakanlah maghrib. Maghrib ada qabliyah, maghrib juga ada ba'diyah. Cuma dalam mazhab kita qabliyah tu tak dituntut. Ba'diyah tu yang dituntut. Sebab tu ada setengah-setengah surau, saya tengok tak apalah, kita tak ada masalah pun. Dia lepas dia azan dia tunggu sekejap, kemudian dia terus qomat untuk solat. So memang tak ada masalah pun. Tapi kita nak katakan maksudnya apa? Perkara-perkara sunnah yang mengiringi perkara yang wajib, itu pahala dia besar tuan-tuan. Sebagai contoh tadi kita sebutkan solat sunat qabliyah dengan solat sunat ba'diyah. Sebab tu kita jangan, orang kata apa, nampak benda tu remeh kan. Qabliyah, ba'diyah ni nampak macam remeh, kita pun tinggal. Kita tak tahu sebenarnya itu adalah yang menyumbang kepada pahala yang besar juga kepada amal ibadah kita. So, perkara yang wajib itu, itu memberikan pahala yang sangat besar, dan kemudian ianya dituruti ataupun diikuti dengan perkara-perkara sunnah yang lain. Baik. Seterusnya, kita boleh lihat dari sudut bagaimana kebaikan itu ataupun ganjaran itu dilipat gandakan, iaitu dari sudut pelaku amalan tersebut juga. Macam mana? Macam kita sebutkan tadi, Allah Subhanahu Wa Taala dia akan pilih ikut suka dia lah. Fa'alul lima yurid. Allah Subhanahu Wa Taala boleh pilihkan. Kita ni, kalau kita nak bandingkan dengan para sahabat, para tabi'in, tabi'in, memang jauh lah kita. Sebab satunya Nabi SAW berikan kredit kepada mereka. Maksudnya Nabi SAW secara khusus memuji mereka. Bahkan kalau kita tengok dalam hadis Nabi SAW, ada beberapa sahabat yang Nabi SAW secara jelas memberi tahu bahawa mereka ini masuk syurga. Betul tak? Kita dengar ada 10 orang yang dijamin masuk syurga. Kadang-kadang kita dengar pun, maksudnya Nabi beri kredit kepada mereka. Kan? Sebab dalam banyak hadis menceritakan, melebihkan mereka ini daripada golongan-golongan yang datang selepas itu. Nabi SAW sebutkan, khairun nas qarni. Sebaik-baik manusia adalah mereka yang berada pada kurun aku. Maksudnya yang duduk pada kurun bersama dengan Nabi SAW. Summal lazina yalunahum, summal lazina yalunahum. Kata Nabi SAW. Kemudian yang baik selepas mereka itu siapa? Mereka yang datang selepas itu. Siapa? Yang duduk bersama dengan Nabi waktu itu siapa? Sahabat. Summal lazina yalunahum. Kemudian yang datang selepas itu adalah tabi'in. Dan summal lazina yalunahum. Kemudian tabi'in. So mereka ini yang kita sebutkan golongan salafus salih. Mereka yang duduk ataupun yang hidup pada 3 kurun yang pertama, awal. Jadi mereka inilah yang menjadi, sepatutnya, yang menjadi role model kita. Kita nak tengok apa? Cara beribadat. Kita tengok mereka, golongan 3 kurun yang terawal ini. Bagaimana cara mereka beribadah? Bagi motivasi pada kita. Sebab kita ni, bila kita nak buat sesuatu, kita kena perlu ada motivasi. Betul tak tuan-tuan? Satu, kita nampak dapat pahala. Kita nak kejar.
Bila Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan, ada setengah-setengah dalam hadis dan sebagainya, buat begini kita dapat pahala begini. Macam kita bacakan tadi hadis tentang baca Al-Quran. Satu huruf bersamaan dengan 10 ganjaran. Satu huruf, tuan-tuan. Kadang-kadang kita pun tak pernah kira. Satu baris, contoh, kita buka Al-Quran satu baris tu, berapa huruf yang ada? Saya rasa mungkin 30, 40, 50 huruf. Tu baru satu baris. Kalau kita nak gunakan matematik tadi, satu huruf 10, cuba gandakan 10. Berapa? Katakanlah sehari tu boleh tuan-tuan, kita ni boleh iltizam untuk kita baca sebagai contoh. Satu juzuk katakan. Oh, banyak tu tuan-tuan, satu juzuk tu. Tapi kalau bagi orang yang baca Quran, dia kata benda tu biasa je. Nak katakanlah kita ambil orang kata paling common lah bahasa orang. Satu muka sehari. Berapa tuan-tuan? Kalau kita jenis yang nak memikir, oh berapa aku dapat hari ni? Kadang-kadang orang dia suka je fikir untung dia. Hari ni aku untung berapa? Kan? Berapa aku berniaga, berapa aku dapat je kira. Tapi kadang-kadang ada orang mungkin untuk dia semangat untuk dia beribadah, mungkin dia akan cuba untuk lihat, oh banyak ni aku boleh dapat perkara-perkara tersebut. Apa ni ganjaran? Aku nak kutip ganjaran-ganjaran yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada aku. Yang tadi kita sebutkan tadi, iaitu dari sudut bagaimana seseorang itu, bagaimana untuk dia menggandakan melipat gandakan amalan dia ataupun ganjaran yang dia dapat. Dan kita sebutkan tadi, Allah Subhanahu Wa Taala memuliakan sebahagian daripada kita. Jadi kita sebutkan tak sama ibadah para sahabah radhiyallahu anhum dengan kita. Jauh. Bahkan Nabi SAW banyak menceritakan tentang kelebihan-kelebihan para sahabat baginda. Sehingga kan Nabi SAW menunjukkan ataupun memberikan Nabi mengatakan bahawa sahabat-sahabat aku ini adalah seperti bintang di langit. Bercahaya, menjadi petunjuk. Seolah-olah nak menunjukkan kepada kita. Role model kita memang kita nak ikut Nabi. Tapi kadang-kadang kita rasa, tinggi martabat Nabi tu. Tapi kita ada orang, mungkin orang akan argue, dia kata, Nabi maksum dan sebagainya. Tapi kita terlupa bahawa walaupun Nabi kita, Nabi Muhammad dan Nabi-Nabi yang lain juga maksum, tetapi dia telah melahirkan generasi yang hebat. Dan itulah yang sepatutnya untuk kita turuti, untuk kita tengok macam mana cara ibadah mereka, bagaimana akhlak mereka, bagaimana orang kata tasawuf, tazkiyatun nafs mereka, bagaimana cara mereka bersosial, bagaimana cara mereka berakidah. So itu yang menjadi orang kata sebagai petunjuk kita. So kita kena lihat dari sudut itu untuk kita tahu bahawa ada orang yang mana Allah Subhanahu Wa Taala telah pilih mereka untuk dilebihkan daripada orang yang lain. Sebab itu dalam sebuah hadis, Nabi SAW menyebutkan, La tasubbu ashabi. Nabi kata, jangan kamu mencaci sahabat-sahabatku. Kata Nabi SAW. Fawallazi nafsi biyadihi, law anna ahadakum anfaqa mithla Uhud dhahaban, ma adraka mudda ahadihim wala nasifahu. Nabi SAW sebutkan, jangan kalian mencaci maki sahabat aku. Bahkan Nabi SAW sebut sebanyak 2 kali. Dan kemudian Nabi kata, Fawallazi nafsi biyadihi. Demi Tuhan yang mana jiwaku ini berada padanya. Seandainya seseorang itu menginfakkan emas sebesar gunung Uhud. Besar tuan-tuan, Bukit Uhud tu. Kalau siapa yang pernah pergi ke umrah dan sebagainya, pernah ziarah, pergi melawat kawasan tu, besar. Tapi Nabi kata, kalau siapa boleh infak dengan sebesar gunung Uhud tersebut, Nabi kata apa? Ianya tidak dapat menandingi satu mud. Mud ni apa? Mud ni satu telapak tangan. Contoh kalau tuan-tuan ambil beras daripada bekas tu, cedok, mud satu ni. Satu cupak je, lebih kurang. Lebih kurang lah. Maksudnya satu penuh tangan tu, itulah satu mud. Nabi kata, pahala kamu ataupun infak kamu itu tidak akan capai satu mud pun daripada ataupun setengah daripada apa yang telah diinfakkan oleh para sahabat aku. Maksudnya Allah Subhanahu Wa Taala memuliakan mereka. Sebab itu kita lihat Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan radhiyallahu anhum wa radu an. Allah Subhanahu Wa Taala meredai mereka dan mereka meredai Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang pentingnya apa dia tuan-tuan?
Allah Subhanahu Wa Taala redha mereka dahulu. Nak menunjukkan kelebihan yang ada para sahabat radhiyallahu anhum, iaitu mereka itu Allah Subhanahu Wa Taala redha mereka dan mereka itu redha kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan begitu juga sesuatu perkara itu, sesuatu amalan itu boleh ganjarannya itu dilipat kali gandakan adalah dengan kita melihat dari sisi apa? Kita melihat dari sisi niat seseorang tersebut. Baik. Apa maksud kita tinjau ataupun kita lihat dari sisi niat? Kita sebutkan di sini adalah selagi orang kata apa? Lagi tinggi keikhlasan seseorang itu dalam melakukan sesuatu amal, maka semakin banyaklah, semakin berlipat kali gandalah pahala yang dia boleh dapat. Asal standard tadi berapa? 10. Itu standard 10. Tapi kalau seseorang yang mana dia buat dengan penuh keikhlasan, infak dengan penuh keikhlasan, kan, buat segala amal ibadah ini dengan ikhlas, maka ia boleh menjadikan ganjaran tersebut dilipat kali gandakan, bukan setakat yang tadi kita katakan standard 10 kebaikan tadi. Sebab apa? Dalam satu riwayat Al-Imam Abdullah bin Mubarak rahimahullah, dia pernah berkata, rubba amalin saghir tu'azzimuhu an-niyyah wa rubba amalin kabir tusaghiruhu an-niyyah. Dia kata apa? Betapa banyaknya amalan-amalan yang kecil ini, amalin saghir, namun tu'azzimuhu an-niyyah, dengan niat ianya telah dibesarkan, mendapatkan ganjaran yang besar di sisi Allah. Kerana apa? Amalan tu mungkin kecil. Mungkin dia nak tolong orang, mungkin dia tolong orang di sisi, mungkin dia tolong orang yang berada di jalanan, orang yang susah. Ataupun orang yang nak makan, datang dia kata, tuan saya lapar. Dia ikhlas bagi. Kalau contoh orang lapar, berapa sangat kita nak bagi? At least mungkin kita akan bagi satu amount yang mana boleh buat untuk dia lepas makan dia. Contoh kita kata kita bagi RM20. Tapi kita ikhlas bagi kepada dia. Moga-moga Allah dengan amalan kita katakan sedekah RM20 tu, mungkin sikit lah kalau nak dibandingkan kalau ada orang yang lain yang boleh sedekah sebanyak RM100, RM200. RM20, RM10 tu kira kecil lah. Tapi niat kita ikhlas untuk bantu dia. Ini saya ada tuan, tuan ambil buat makan. Kalau ada lebih, tuan guna untuk benda-benda lain yang lain. Niat. Maka kita sebutkan juga, niat itu juga kadang-kadang menyebabkan, kadang-kadang benda tu besar. Amalan itu kita katakan dalam mungkin amount yang sangat besar. Katakan infak tadi, dia infak dengan satu amount yang sangat besar. RM100,000, RM200,000. Berbezalah tadi dengan RM20 tadi kan. Tapi kadang-kadang apa yang disebutkan oleh Abdullah bin Mubarak ini, tusaghiruhun niyyah. Kadang-kadang disebabkan niat. Amalan yang besar yang kita nampak besar tersebut, boleh jadi ianya akan mendapat pahala yang kurang. Kerana apa? Boleh jadi kadang-kadang orang yang sedekah, infak, mungkin kadang-kadang dia riak, nak menunjuk-nunjuk. Kita tak katalah semua orang yang infak ataupun infak dengan amount yang besar tu riak. Tak. Kadang-kadang orang dengan RM1 pun boleh riak, tuan-tuan. Benda ni orang kata dalam hati. Benda yang hati yang kita tak boleh nak jangka dan kita tak boleh nak, orang kata nak teka dan sebagainya. Sebab kita tak tahu isu-isu perkara-perkara dalaman ni, kita tak boleh nak ni. Kita judge dengan perkara yang zahir saja kan. Kebanyakan kita boleh nampak perkara yang zahir saja. Jadi kita katakan perkara yang kecil dengan niat yang ikhlas kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ianya akan menjadikan perkara tersebut akan dilipat kali gandakan dengan lebih banyak lagi. Begitu juga sebaliknya. Kadang-kadang amalan yang besar, mungkin infak dengan jumlah yang besar, mungkin kadang-kadang dia puasa lebih daripada orang, puasa sunat. Tapi disebabkan kerana niat juga, mungkin nak menunjuk-nunjuk, riak dan sebagainya, maka ianya kadang-kadang boleh mengurangkan pahala tersebut, ataupun kadang-kadang nothing. Tak dapat apa. Sebab itu bila kita sebut pasal amalan ini untuk kita beribadah, untuk kita beramal soleh ini, dia ada beberapa petunjuk tuan-tuan. Kalau kita baca dalam surah Al-Mulk masalahnya, Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan tabarakallazi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala ciptakan kehidupan, kematian itu. Salah satunya apa? Untuk menguji kita ini, mana satukah di antara kita ini yang
ahsanu amala. Amalan yang bukan baik, paling baik. Dan kalau kita buka dalam tafsir Al-Tabari, tafsir Al-Qurtubi, bahkan tafsir Al-Baghawi, pasti akan membawa satu riwayat daripada Fudail bin Iyad. Dia mengatakan dalam dia mentafsirkan ahsanu amala itu, amalan yang paling baik itu apa dia? Dia kata ada dua syarat. Satu, mesti ikhlas kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan yang kedua mestilah ittiba'us sunnah. Mesti kena tepat, bertepatan dengan sunnah Nabi SAW. Dan banyak saya bagi contoh dahulu. Tuan-tuan, orang yang sembahyang subuh 2 rakaat tetapi dia tidak ikhlas, tak dapat apa tuan-tuan. Ada orang yang ikhlas dia nak sembahyang subuh tapi dia sembahyang subuh 4 rakaat, tak dapat apa juga tuan-tuan. Sebab sembahyang subuh sunnahnya 2 rakaat, Nabi tunjuk 2 rakaat. Orang tu menyelisihi sunnah. Kan? Tak pernah orang buat sembahyang subuh 4 rakaat. Dia kata tak apalah 4 rakaat pagi-pagi ni segar sikit, kita exercise banyak sikit. Mana boleh macam tu, benda ni syariat yang telah ditetapkan. Walaupun dia kata saya ikhlas, memang saya ikhlas nak sembahyang subuh, tapi saya hanya sebab saya buat 4 rakaat saja. Tak boleh gitu. Sebab tu kita katakan bila kita nak mencari amalan ahsanu amala, kita kena pastikan dua perkara ini. Satu, kita mesti kena ikhlas kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan yang kedua kita kena tengok bertepatan dengan sunnah ataupun tidak. Cukup dua-dua syarat ini, maka itulah yang dinamakan dengan sebaik-baik amalan. Apa yang kita buat? Kita solat, kita cari macam mana cara Nabi solat. Kita belajar apa yang sunnah-sunnah yang Nabi buat. Kan? Dan dalam banyak-banyak perkara juga kita cuba untuk kita melihat bagaimana caranya Nabi SAW melakukan amalan dari sudut fiqhnya dan sebagainya. Maka itu tuan-tuan sebahagian yang disebutkan daripada hadis ini, iaitu hadis yang ke-37, iaitu bercerita tentang balasan bagi niat seseorang itu. Bahkan ianya menjadi satu kayu ukur bagi sesuatu amalan itu dilipat kali gandakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik tuan-tuan, saya mohon maaf, saya nak berhenti di sini sebab saya ada sedikit urusan. Jadi insya-Allah pada kuliah yang seterusnya kita akan kita akan start pula dengan hadis yang ke-38, yang mana hadis yang ke-38 ni menceritakan tentang wali Allah. Bagus juga, seronok juga tajuk ni tuan-tuan. Kita selalu dengar ini wali, kisah wali ni. Tapi apakah sebenarnya yang dimaksudkan dengan wali Allah Subhanahu Wa Taala? Siapakah yang dimaksudkan dengan wali Allah? Ada tak ciri-ciri mereka? Insya-Allah dalam hadis yang seterusnya kita akan lihat. Adakah bermudah-mudah untuk kita kata oh dia ni wali Allah, dia ni wali Allah? Seolah-olah macam tidak ada satu orang kata apa? Kayu ukur untuk kita meletakkan siapa itu wali Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kita yakin memang dalam kalangan manusia ni memang ada mereka-mereka yang mana Allah Subhanahu Wa Taala pilih mereka untuk dijadikan wali, iaitu mereka yang dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu hadis ini juga hadis yang penting untuk kita membezakan siapakah dia wali Allah dan siapakah juga mereka yang orang kata wali yang tak ori lah. Ada wali kopi ori lah orang kata kan, bahasa sekarang kan. Siapakah wali yang sebetul-betulnya yang seperti yang disebutkan di dalam agama kita, dalam syariat kita, dan ada tak pula kita mungkin akan lihat ciri-ciri wali yang menipu atas dasar agama dan sebagainya. Jadi tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah, saya mohon maaf sekiranya saya ada tersilap kata dan bicara, dan saya mohon maaf juga untuk saya selesaikan kuliah awal sedikit lah. Sebab saya ada sedikit urusan selepas ini, jadi saya perlu sampai ke sana sebelum masanya lah. Jadi saya minta izin dahulu pada tuan-tuan dan puan-puan, dan sekali lagi insya-Allah kita bertemu lagi pada sesi yang akan datang, dan saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.